ikut normalnya, ikut logiknya, tak apa. Tak masak tak apa. Betul tak? Rumah kita suka kita lah. Betul? Tak masak gila. Kita tak tampak masak. Ya Allah. Jadi macam stres macam nak pingsan. Hanya tak masak je kok. Betul? Itu yang kita katakan antara yang perasaan-perasaan yang tak patut susah hati tapi susah hati. Jadi muka jadi sakit. Maka kita tidak pernah merasa kita ini kesendirian, kita ini tak mampu, kita ini tak selamat, kita ini tak tahulah, seseorang leceh lah, seseorang ni susah lah, seseorang ni tak apa seronok lah. Oh letih weh. Kita sebenarnya tak pernah sendirian. Kita tak pernah sendirian. Sentiasa ditatang, sentiasa dijaga, sentiasa dilindungi dan sentiasa diberi pertolongan. Okey, sebab itu tolong ingat Nabi pesan apa? Bahawa pertolongan Allah itu jauh lebih besar daripada denda dan hukumannya Allah. Kalau kita kata Allah nanti murka, cinta Allah, kasih sayang Allah tu jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Jadi kalau kita bercakap tentang memburu keampunan, bulan Rejab bulan kita membersih diri. Bulan kita mengharamkan diri kita untuk melakukan apa-apa kesalahan yang melanggar perintah Allah. Dari matanya, dari mulutnya, dari telinganya, dari otaknya, dari hatinya, dari perasaannya, dari geraknya dan juga dari seluruh amal kaki dan tangannya. Pertama kita nak minta Allah ampun semua dosa dari segi fizikalnya. Tangan pegang apa, mata tengok apa, telinga dengar apa, otak fikir apa, hati simpan perasaan apa. Apa perasaan yang tersimpan banyak dalam hati kita? Agak-agak tak tahulah, pernah fikir. Apa yang kita selalu fikir, sebab itu kita kata kita jarang bangun pagi nak fikir apa. Jadi kalau orang yang belajar NLP, pertama bila kamu bangun tidur, tepuklah kepala kamu, tanyalah dalam otak kamu, tanyalah dalam hati kamu, apa yang kamu sedang fikirkan. Apa yang masuk dalam fikiran anda. Apa nak buat pada hari ini. Daripada bangun tidur dah syukur Alhamdulillah ya Allah. Kamu bagi aku sehari lagi untuk hidup, bagi aku kekuatan. Aku nak buat apa yang patut aku buat kerana-Mu ya Allah. Sebab itu tepuk 3 kali pakai 3 jari. Tanya apa yang aku fikir sekarang. Ramai orang dalam training Umi pun, biasanya bila kita tanya apa yang anda fikir sekarang, tak ada apa. Tak ada apa. Kosong. Bila dia tak cakap je, dia tak dapat mengenal pasti apa yang dipikir, sebab orang perempuan boleh fikir paling sikit 3 benda serentak. Ini dari segi psikologinya lah. Kan? Jadi kalau dia tengah memandu, dia fikir dia nak masak apa, nak ambil anak ke berapa, lepas tu nak hantar apa, lepas tu nak singgah kat mana, nak singgah supermarket mana, nak beli apa. Tu berceramuk tu dalam kepala. Sebab itu minimumnya 3. Orang lelaki Allah bagi kuasanya 1 benda 1 masa. Okay, kalau dia memandu je. Kita masa mandu sempat makan, sempat minum, sempat berbedak, sempat semua. Okay, siap tengok WhatsApp. Sempat balas WhatsApp. Oh, akbar. Punya hebat jadi orang perempuan. Sebab itu otak, kalau kita melihat ini memang gabungkan antara neuro dan juga antara psikologi dan juga antara fizikal. Dari segi fizikal otak kita berjalan macam biasa. Tetapi dari segi jiwanya, dari segi pemikirannya, dari segi rohnya, otak kita ada macam-macam. Dalam otak kita petak. Kita kata peti minda kita ada petak-petak kecil. Okay? Macam kalau kita beli coklat bar tu kan ada petak-petak-petak. Ambil otak kita petak-petak macam tu. Okay? Otak orang lelaki petak-petaknya cerai-cerai. Okay? Separate. Boleh keluar satu-satu. Otak orang perempuan, minta maaf lah banyak, jauh pula keluar daripada tajuk dah. Marah pula lah Cik Puan kita. Tak apa, ini pada Umi begini. Bila Umi nak pergi kuliah, Umi minta dengan Allah apa yang terbaik untuk karya ini. Kita prepare, kita bawa barang. Okay? Minta maaf banyak. Share tak apa. Itu masalah otak sibuk ni. Kalau otak ustaz satu. Otak psikologi ni banyak benda. Kerana kita mesti menggabungkan fizikal, mental dan emosi serta pergerakan.
Kita tak boleh ambil otak saja, okey kita fikir ni dosa ni pahala, ni dosa ni pahala. Tapi tak memikir kita nak buat apa. Gabungan antara fizikal, mental, perasaan atau emosi dan hati tergabung 4 kali. 4 petak. Jadi kalau balik kepada otak kita di petak-petak tadi, dan petak otak orang perempuan, petaknya rapat. Okey, dia bertemu, selalu bergeser. Sebab itu dari segi psikologinya kita kata otak perempuan selalu bergeser, tengah masak teringat nak hantar anak, nak ambil suami, nak masak, nak pergi pas. Kerana apa? Sebab petaknya tu selalu bergeser. Bila selalu bergeser, maka selalu teringat benda macam-macam. Yang dulu petak pun ingat juga. Sebab petaknya tu bergeser. Petak orang lelaki, dia boleh keluar satu-satu. Sebab itu orang lelaki kalau dia kata dia satu, kalau kata dia menung misalnya, kita nampak dia menung kat tingkap, awak fikir apa? Tak ada apa. Dia akan jawab tak ada apa. Apa sebab? Dalam kotak-kotak otak orang lelaki, ada satu kotak yang kosong. Boleh faham? Ini kita belajar sikit lah neuro otak kan. Okay? Ada satu kotak yang kosong dan orang lelaki paling suka keluarkan kotak itu. Paling suka guna kotak yang empty tu. Kotak kosong. Sebab itu dia tanya awak buat apa, tak ada apa. Awak fikir apa, tak ada apa. Jadi anak sakit ke, anak hospital kan dia relax. Otak kalau kita dah opini kan. Tapi orang lelaki relax je. Jom dekat anak nak pergi hospital. Yelah, okey lah ni. Nak pergi hospital ni. Cik laju sikit. Okey lah tu. Kita yang cepat. Kita yang tergesa-gesa, kita yang kelang kabut. Sebab itu kita banyak fikir satu masa. Jadi kalau orang lelaki kata, awak tengah fikir apa, tak ada apa. Jangan marah. Masa itu dia menggunakan otak dia yang kosong. Sebab itu satu daripada tanda yang paling banyak guna otak yang kosong ialah dia suka mancing. Memancing. Okey? Orang perempuan boleh mancing tak? Boleh. Mulut tak boleh kunci macam mana nak mancing. Masih kan. Salah sangat. Okey. Sebab itu orang Sabah ialah orang yang boleh memancing. Otak orang lelaki dia guna yang empty space. Otak yang kosong tu. Sebab itu dia boleh memancing lama. Tunggu pula tu tak dapat. Tapi dia sabar je. Okay? Tapi kita tak. Kita orang perempuan jarang boleh memancing. Kerana mulut tak boleh diam. Kalau bising, ikan tak datang. Awak tak boleh ikut bercakap. Sebab dalam kepala kita ada macam-macam. Berkait-kait. Okey, itu sebahagian daripada pengalaman neuro. Maknanya orang perempuan kalau fikir awak tengah fikir apa, dia fikir 3 benda nak cakap apa. Dia tak tahu nak bagi tahu yang mana prioriti, yang mana penting, yang mana tak penting. Mana urgent, mana non-urgent, mana yang sangat urgent. Ada yang urgent tapi not important. Ada yang important and urgent. Ada yang important but not urgent. Macam mana nak pecah tulis? Yang mana nak ingat? Sebab itu kita belajar asuh macam mana sistem fikir kita. Sebab itu kita kata buat jadual, buat macam-macam. Buat kalau nak pergi pasar buat list. Kalau tidak kan habis satu pasar beli kan. Sebab kita otak kita berfikir macam-macam kan. Hari ni nak masak labu tapi tak nampak pula jering. Dia masak jering ke masak labu ke udah nak beli dua contoh. Sebab dia merancang ke depan tu laju. Okey. Jadi kalau ada orang perempuan yang diam dia tu, itu masalah. Okey. Kalau umur antara 40-an hingga 60-an tapi dia suka diam dia tu, itu juga menandakan bahawa otaknya sudah mula tidak berfungsi. Bila otak tidak berfungsi maknanya apa? Dia hilang ceria, hilang ketawa, hilang gurau dan tak boleh kena perli. Kalau orang gurau sikit beduk. Yang cepat sentap itu ada masalah. Okay? Kita gurau-gurau je kot kan. Dia tak ada gurau-gurau tu. Okay, jadi kalau ada orang yang sangat kita panggil sensitif lah. Ataupun kita kata dia perfectionist. Allah, tak boleh cakap lain sikit. Ni kan kuliah ni. Apa cakap pasal otak pula kan. Teruk orang tua ni. Jangan panggil dia sebagai penceramah. Okay. Jelas itu sebahagian daripada karakter seorang perempuan. Jangan sampai tak boleh ketawa. Perempuan yang paling menderita ialah tak boleh ketawa. Sebab besarnya dia seorang wanita ini sebab emosi.
70%-nya emosi dan hati. 30%, paling sikit 20 ke 15% saja orang perempuan pakai otak. Orang lelaki 70% pakai otak. Sebab itu mereka banyak bertolak pada logik. Sepatutnya, itu otak ayat orang lelaki. Sepatutnya, perkataan patut. Banyak patut ke banyak tak patut? Banyak tak patut. Sepatutnya ini kerja orang lelaki. Kata kita, betul? Tapi kita buat pula. Okey? Jadi kata-kata perkataan sepatutnya itu menggambarkan kita merasa bahawa ada benda yang tak kena. Bila banyak sangat keluar perkataan sepatutnya pada orang perempuan, bermakna dia sedang mengalami satu stres. Bila dia tak cakap dah patut ke tak patut, tak payah cakap. Buat je. Itu stresnya sudah lagi tinggi. Akhirnya dia dah tak boleh senyum dengan suami. Dia tak boleh senyum lagi dengan anak. Patutnya lepas makan, angkat pinggan, basuh sendiri. Arahan tu sudah tak besar. Arahan tu sudah tak cantik. Arahannya sudah mula kasar. Akhirnya jadi perintah. Tak ada lagi permintaan. Jadi latih balik diri dengan permintaan. Boleh? Sebab orang perempuan ni paling banyak minta. Tapi akhirnya bila tak dapat, dia jadi paksaan. Bila nak beli? Bila nak pergi kedai? Dia tak ada, jom kita pergi kedai. Contohnya. Dia berubah ayat itu. Sebab itu kita katakan, kalau ada 3 orang stres, 2 adalah perempuan. 2 adalah wanita. Itu contoh. Jadi senyumlah banyak sikit. Kerana senyum itu membawa kita untuk cepat-cepat, banyak-banyak zikir. Baru boleh senyum, betul? Subhanallah, 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 Masya Allah, astaghfirullah. Semua senyum. Tak ada yang subhanallah, alhamdulillah, tak ada. Okay? Jadi latih diri untuk supaya, sebab nak senyum, nak sebut la ilaha illallah nanti kan. Nak matinya, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak pakai senyum dah. Sebab dia pakai lidah saja. Sebab itu latih lidah tu sendirian. Kan la ilaha illallah sebanyak-banyak dalam masa sehari. Supaya apa yang terjadi pada kita, sebab itu kita kata kubur itu menunggu kita dari hari ke hari, dari jam ke jam. Hari ini kita elok, petang kan belum tentu elok. Sebab itu bila kamu sampai waktu pagi, jangan tunggu waktu petang untuk buat baik. Kalau kamu jumpa petang, jangan tunggu malam untuk buat ibadah. Kerana kita tak tahu bila Allah akan jemput kita. Okey. Dengan kesedaran itu, maka kita kata memburu keampunan ni bentuknya macam mana? Mengapa kita memilih untuk memburu keampunan? Kerana bulan ini adalah bulan diambang-ambang Allah memujuk kita untuk belajar mengampuni diri sendiri. Say sorry to yourself. Maafkan diri sendiri. Ramai orang tak boleh maaf diri sendiri. Boleh maafkan orang. Bila dia tak boleh maafkan diri sendiri, ya memanglah kita salah. Memang kita tak pandai. Itu dah menghina pula. Betul? Kita jarang-jarang merasa bahawa kita bersalah. Maka akhirnya kita rasa sangat stres. Tak masak, bersalah tak? Bersalah ke tak? Ikut normalnya, ikut logiknya, tak apa. Tak masak tak apa. Betul tak? Rumah kita, suka kita lah. Betul? Tak masak gila. Kita tak sempat masak. Ya Allah. Jadi macam stres, macam nak pingsan. Hanya tak masak je kok. Betul? Itu yang kita katakan antara yang perasaan-perasaan yang tak patut susah hati, tapi susah hati. Jadi muka jadi sakit. Betul? Muka jadi sakit, otak jadi sakit, fikiran jadi sakit, perkataan jadi sakit. Maka ampunan yang kita nak memburu ampunan, kita kata, ialah kita nak membangun diri kita sedar bahawa bulan ini bulan diambang keampunan. Di mana Allah nak latih kita supaya Sya'ban nanti, nisfu Sya'ban, betul? Apa yang kita buat? Baca Yasin 3 kali, betul? Apa sebab baca Yasin 3 kali? Pertama untuk apa? Untuk dapat ampunan. Yang kedua, entahlah, dah lama tak buat. Keletih juga kan. Artinya bila kata buat kat masjid, lah imam kata baca. Akhirnya ujungnya apa tak tahu. Niat jadi meragam. Betul? Oleh itu kali ini tolong susun Yasin aku yang pertama untuk ini, yang kedua untuk ini, ketiga untuk ini. Jadi pasti satu untuk panjang umur, satu untuk ampunan. Satu lagi carilah sendiri. Okey. Kalau tidak, dia terus tak rasa nak ingat. Macam bulan, kita kata bulan hijrah lah. Kenapa kita ingat Januari, Februari?
Buka mata tengah tidur sebut ini bulan apa ya? Bulan Mac. Bulan Februari. Tapi sebut bulan Hijrah. Ini bulan apa ya? Wah, dia bulan Rajab. Syakban, Ramadan. Sebut dah banyak kali. Lepas Ramadan apa? Itu tak boleh lupa. Syawal. Betul. Lepas Syawal lupa pula. Betul? Kerana kita tak biasakan, belum mesra. Jadi kalau boleh hari-hari kita mesrakan. Sama juga taubat. Sama juga ampunan. Kita nak menuntut ampunan dari Allah. Bila menuntut ampunan, maknanya kita rasa macam mana? Apa yang mendorong kita untuk mencari keampunan? Dosa lah. Rasa bersalah. Tolong bangun rasa bersalah ini. Anak saya mengagam sebab saya dulu memang tak belajar didik anak. Anak saya tak suka solat. Kalau kita tengok makin malam tu, anak kita dah form 5 tapi tak boleh syahadah. Itu satu gambaran, satu tamparan pada kita. Okay, nak minta jemput 2 orang datang ke depan tu jenis gigil dia, sebenarnya sangat takut. Kerana kalau takut, tahu pun jadi tak tahu. Apalagi kalau tak biasa. Dua-dua tu tak biasa buat 2 kalimah syahadah. Jadi dia terlupa. Jadi tolong ingat kepada anak-anak, pintu masuk untuk dapat ampunan ialah dengan memahami, dengan membuktikan kepada Allah kita memegang 2 kalimah syahadah sebagai lesen kereta. Macam kita nak memandu. Okay, nak memandu mesti ada lesen, betul? Jadi nak dapat ampunan mesti ada lesen. Lesen pertama apa? Meyakini, memahami, mengamalkan, membuktikan kepada Allah kita sedang mengurus diri untuk memenuhi keperluan-keperluan dalam 2 kalimah syahadah. Aku naik saksi, maknanya apa? Yakin dengan otak, yakin dengan perasaan, yakin dengan hati, yakin dengan ilmu. Aku ada ilmunya, mengapa 2 kalimah syahadah ini penting. Aku ada prosesnya. Apa prosesnya? 2 kalimah syahadat ni membimbing aku supaya aku taat dengan Allah. Aku taat dengan Allah maknanya aku harus belajar ilmu-ilmu tentang ibadah. Ilmu-ilmu tentang fiqh, ilmu-ilmu tentang tasawuf, ilmu-ilmu tentang hubungan aku dengan Allah. Ilmu namanya tauhid. Sebab itu seawal-awal ilmu ialah ilmu mengenal Allah. Kita pula mengenal ABC. Kita dari kecil diajar mula mengeja ABC, belajar ABC. Alif bata ni tak masuk dulu. Entah bila-bila baru jumpa. Betul? Jadi akhirnya kita kata kekuatan syahadah itu tak dapat kita kaitkan dengan amalan harian kita. Kenapa solat? Gak. Apa sebab solat? Perintah Allah. Betul? Kita kata, itu jawapan kita kata perintah Allah. Sebenarnya, perintah Allah yang pertama ialah syahadah. Maka aku solat untuk melengkapkan, untuk membuktikan kepada Allah, I am serving you. Aku sedang beribadah kerana-Mu. Aku sedang beribadah nak membuktikan bahawa aku faham 2 kalimah syahadah. Aku nak buktikan kepada engkau bahawa aku committed nak proof dengan Allah, I am your slave ke apa ke benda ke. Saya ni hamba-Mu. Maka aku sudah buka pintu 2 kalimah syahadah, maka sekarang aku nak ikut dengan solat untuk menjadi bukti bahawa aku faham 2 kalimah syahadah. Aku buat baik kerana aku nak dekat denganmu sebab engkau lah tempat aku, yang tempat nombor 1 bergantung. Jadi kekuatan ini yang nak dikaitkan bahawa 2 kalimah syahadah merupakan pintu yang memegang seluruh ibadah kita. Seluruh. Okey, siapa yang sebab kata buat kerana Allah, buat kerana Allah, buat kerana Allah. Okay? Tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi buat kerana Allah, buat kerana Allah. Jadi bila datang kerana lain daripada Allah, maka Allah tolak. Jadi kalau kita kata kita masak cukup banyak, salah dah. Kenapa masak? Suami isteri nak makan, anak nak makan, sebab lapar. Jadi sedangkan ibadah masak tu ibadah yang kita buat hari-hari. Tapi niat kita tak jelas. Kita tak buat dia kerana Allah, akhirnya masak jadi penat. Allah maknanya masak jadi kerjaya yang Allah letihnya masak, dah tua-tua ni tak payahlah masak, beli je lah. Betul? Sebab kita tak nampak apa kekuatan yang ada di sebalik. Itu adalah ibadah, bukan tanggungjawab. Kalau hak tanggungjawab saja kita boleh tanggung dan kita boleh jawab.
Kalau aku tak masak, aku ada alasan kenapa tak masak. Betul? Ini kekuatan-kekuatan yang kita jarang kita kaitkan. Maka kenapa kita memburu keampunan? Kerana kita nak minta dengan Allah, aku dah kontrak dengan Allah, jadi Tuhan melainkan Allah. Tapi aku banyak buat kerana manusia. Aku banyak buat kerana dunia. Aku banyak buat kerana nak dapat pujian. Aku banyak buat kerana ini tanggungjawab. Aku banyak buat kerana ini yang aku suka buat. Ya Allah. Ada banyak alasan yang merampas pahala-pahala kita. Saya buat kerana ini, kerana ini, kerana ini. Siapa pakai mask kerana Allah? Tak ada. Sebab pakai mask, takut jangkit. Betul ke tidak? Takut wabak. Padahal ini lillahi ta'ala ni. Dia nak latih kita pakai niqab, betul? Contohnya. Tapi kita tak pusing kot situ. Kita pusing dia untuk takut COVID. Pakai pun kena juga, betul? Jadi kekuatan ini, maka maknanya bukan tutup mulut itu menyebabkan kita tak kena COVID. Betul? Okey. Jadi tapi pakailah, jangan buka orang. Kalau rasa nak pakai, pakai. Keyakinan. Okay? Jadi pertama kita kata, kita nak dapat ampunan, kita nak ampunan untuk diri sendiri. Kedua, baru kita nak minta ampunan kerana ampunan siapa lagi yang kita harapkan? Selain ampunan Allah. Ampunan manusia. Siapa yang paling besar yang kita harapkan ampunannya? Suami. Ini kekuatan yang nak angkat. Tapi kadang-kadang kita minta maaf dengan semua orang, tapi kita jangan minta maaf dengan suami. Tunggu raya lah. Sedangkan setiap kali keluar rumah tu kalau boleh minta ampun. Okay, bang, kita nak pergi masjid, maafkan saya. Sebab kita tak tahu kita pergi tu balik kita tak. Suami yang keluar bekerja, keluar ke mana-mana tu, cakaplah, okey, selamat jalan, tak maaf banyak. Okay, walaupun kita tahu dia akan balik, tak tahu balik ke tak. Okay? Sebab itu kita kata, kalau kisah seorang sepasang suami isteri, dia nak pergi Mekah, kata maknanya sampai ke Mekah dia tak tahu yang dia tak balik. Tapi isterinya sudah tulis wasiat-wasiat yang suaminya tak tahu. Okay? Kerana dia rasa kalau balik dari pergi Mekah mesti balik. Selamat pergi dan selamat kembali. Dah ibadah pula tak selamat. Selamat berangkat, selamat beribadah, baru selamat kembali. Kita pula doa selamat berangkat, selamat jalan dan selamat kembali. Jadi betul masuk selamat beribadahnya. Okey, itu yang pertama. Kedua, kita kata kenapa kita rasa kita memburu ampunan? Kerana bulan ini sudah disediakan untuk kita berjumpa di bulan Ramadan. Apa hadiah terbesar bulan Ramadan? Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Malam kita diberi pahala 83 tahun. Maknanya itu jangan daripada umat Nabi saja. Kedua, kita sedang memburu namanya ampunan Allah. Kita sedang memburu namanya syurga Allah. Sebab itu kita katakan bulan Ramadan pintu-pintu syurga dibuka. Maka kita bangun balik nak dapat pintu, nak pakai lesen mana yang kita nak pakai. Allah berikan potensi untuk beramal ini sebagaimana Allah berikan kepada rezeki. Datang sini, ini rezeki ke petua ke nasib ke apa? Ini rezeki. Jadi maknanya kita kata bukan kerana kita rajin ke, kerana penceramah ke, kerana tanggungjawab. Kalau Cik Syam kata tanggungjawab, kita muslim. Tak datang, suruh orang datang, gelat. Jadi dia datang kerana dia dapat jawatan yang dia pegang. Betul? Maka datangkanlah. Mana kekuatan yang kita nak angkat sekarang ialah kita nak bangun balik keyakinan bahawa datang untuk dapat ampunan itu kerana bukan kerana kita tak berdosa. Walaupun kita dah banyak ibadah. Dah pergi balik, pergi umrah, pergi Mekah. Belum tentu dapat ampunan. Belum tentu diterima. Belum tentu dapat apa yang kita harapkan. Jadi beribadah tidak pernah jemu, tidak pernah penat, tidak pernah letih, dan juga mohon ampun satu daripada ibadah. Bertaubat merupakan satu daripada ibadah. Maka kita kata apa tanda orang itu hendakkan ampunan? Kalau kan Nabi pesan kata apa? Orang yang mula menyesal.
Menyesal tak buat ini, menyesal tak buat itu. Kita dah tua ni menyesal banyak. Sebab memang dibekalkan bila kamu tua ni kamu menyesal. Masa kamu muda kamu keinginan. Masa kamu budak-budak nak try semua. Sebab itu anak kita dicabar dengan berbagai keadaan. Sehingga dia mampu, dia dapat, dia mencuba segala benda. Tak kira halal ke haram. Kerana itu memang zon yang Allah bagi. Tapi di umur kita selepas 40, sebab itu kita kata kematian pada umat Nabi bermula dengan umur 40. Loceng kematian ni ulang selalu. Loceng kematian berbunyi sekali pada umur 40, sekali pada umur 50 dan sekali lagi pada umur 60. 3 loceng sahaja. Okey? Jadi kalau dah sampai 70 ni apa jadi? Tak ada loceng dah. Okey? Sampai 60 jadi loceng. Ada loceng maknanya kita kata kita diperingatkan. Sebab itu bila jumpa kematian, ya Allah, ini kematian untuk dia, esok mungkin kita. Esok mungkin kita. Dok, dia sakit, kita tak sakit. Ada orang rasa begitu. Jadi sebab itu hadir dalam majlis kematian ataupun dalam peristiwa kematian, menghantar, terlibat dalam memandikannya, terlibat dalam kafannya dan terlibat dalam kebuminya, itu memberi peringatan paling besar. Hari ini aku datang mengiringi jenazah sepolan-sepolan, tak tahu esok ada tak agaknya orang nak iring jenazah aku. Okey, ataupun kita kata kekuatannya kita nak angkat, hari ini saya bantu orang mandikan jenazah orang lain, niatkan balik, ya Allah, mudah-mudahan jenazah aku esok ada orang yang mandikan. Sama juga turut serta dalam ibadah solat jenazah. Ya Allah, ya Tuhanku, dipesankan oleh ulama, kalau lebih 40 orang, maknanya dia dapat diringankan katanya siksa kubur. Kita tak tahu. Saudara Usman menangis sangat-sangat, Usman bin Affan. Ketika dia sakit, bila sahabat-sahabat tanya, kenapa Raja Khalifah, kamu kan sudah dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk syurga. Rasulullah janjikan aku untuk masuk syurga, tapi Rasulullah tidak janjikan aku tentang azab kubur. Jadi yang aku menangis hari ini kerana aku tak tahu aku lepas atau tidak dari azab kubur. Kerana kalau kita ringan di azab kubur, insya-Allah perjalanan ke masyarnya akan lebih ringan. Tetapi bila kita sesengsara di azab kubur, perjalanan akan datangnya semakin bertambah sulit. Ini yang Sayyidina Uthman walaupun dah jadi khalifah, tetap menangis yang tidak pernah dilihat oleh mereka. Kenapa sangat-sangat menangis? Okay, sebab itu doa dia, ya Allah, itu Tuhanku, andai kata hari ini hari terakhir, jadikan di hari terakhir aku dapat membuat amalan yang paling engkau suka. Okay, itu doa yang dibuat oleh Uthman bin Affan. Jadi kita ni yang sihat ke, yang tak sihat ke, kalau boleh ulama kata ketika kita dalam keadaan sujud, sebab baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa bihamdi 3 kali itu, masukkan ke dalam hati kita doa-doa hajat-hajat yang kita nak. Sebahagian daripada hajat yang dinobatkan oleh ulama ialah pertama, tolong minta ampun dosa yang lalu dan akan datang. Itu satu. Kedua, tolong masukkan doa, ya Allah, bagi aku istiqomah untuk beribadah. Ketiga, doanya, ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku dalam husnul khotimah. Semua ini kita kena minta. Okay, sebab itu bulan Rejab kita kena minta doa, jangan putus. Ya Allah, berkati aku di bulan Rejab dan Syakban, walaupun kita memang hidup mungkin ketika itu. Tapi kalau tak minta, dia dapat sampai tapi tak dapat ampunan itu, tak dapat berkah itu. Berkati kami. Bila berkat, Allah terima ibadahnya, Allah bagi balasan terbaik pada ibadahnya itu, dan harapnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu kekuatan. Sebab itu minta. Nak meninggal macam mana? Sayyidina Umar minta tanpa henti dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mati syahid. Bila sahabat, dia bagi tahu dengan sahabat, aku berdoa dengan Allah nak minta mati syahid. Tapi aku tak pergi perang. Sahabat kata, ya ya Khalifah, macam mana kamu nak minta mati syahid dan nak minta mati syahidnya di Madinah? Mati syahid di Madinah, sedangkan peperangan tidak pernah berlaku di bandar
di Madinah, mesti di luar kawasan Madinah. Okey? Jadi bila sahabat tanya, kenapa ya Amirul Mukminin kamu minta untuk mati syahid di Madinah, sedangkan peperangan tidak pernah berlaku di Madinah. Nabi tidak pernah benarkan peperangan berlaku dalam bandar. Dia bersih-bersih di luar-luar bandar, luar-luar kawasan penduduk. Apa Sayyidina Umar kata? Yang penting kamu minta, kamu nak mati macam mana? Okay? Bila kamu minta, walaupun kamu tidur di atas katil kamu, di tempat tidur kamu, kalau kamu sentiasa minta nak mati husnul khatimah, nak mati syahid, insya-Allah Allah kabulkan. Sebab itu nak apa pun, kita nak apa pun mesti minta. Itu yang paling penting setiap kali ibadah. Sebab itu kalau kita bercakap tentang muhasabah, Sayyidina Umar kata apa? Kamu harus audit diri kamu. Kamu harus buat muhasabah diri kamu pada setiap amal. Bayangkan. Tadi makan tu mau apa kita amal ke tidak? Makan tu ibadah ke tidak? Ibadah. Tapi kita fikir tak, aku tadi ibadah ni niatnya apa? Makannya apa? Rasanya apa? Nak dapat apa? Tapi orang tua-tua banyak makan labu sejuk, makan ubi angin. Makan apa lagi? Macam-macam, makan kacang angin. Macam-macam angin ada, betul? Sebab itu kita akhirnya tidak pernah terfikir, aku nak dapat apa dari makan ini. Sebab itu kita makan banyak. Sedangkan orang beriman tu makannya apa? Sikit. Nabi makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Letih kita weh. Ini kekuatan-kekuatan. Jadi oleh kerana itu kita memburu keampunan dan kita nak minta dengan Allah, ya Allah kurniakan aku ampunan. Ampunkan dosa aku yang lalu dan akan datang dalam setiap kali sujud. Nah, ini ya ulama pesan. Setiap kali sujud. Bukan hanya di sujud terakhir. Sebab masa sujud tu sikit je. Tomak ninah itu yang penting. Kita kadang-kadang tomak ninah tak lepas. Itu tak ada tomak ninah lah namanya tu. Okay. Sebab itu kita kata antara gap je subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu di antara the minimum gap atau apa jarak yang paling minimum untuk kita dapat sikit yang namanya tamakninah, kerana tamakninah menjadikan ibadah kita diterima. Jadi kita banyak silakan. Itu kita lakukan tugas yang main-main. Benda hari. Tak apa saja ya. Jangan takut apa-apa, buat je lah itu tugas anda. Jadi sekali lagi kita kata apa proses untuk dapat keampunan? Langkah pertama tadi kita kata kita menyedari. Kita sedar, kita menyesal. Kalau sedar tak menyesal, tak boleh kok. Ya Allah, aku makin mabuk tengok ni ustaz, ya Allah. 3 jam, 2 jam, tapi nak zikir. 33 dah boleh. Nampak dah? Jadi kita menyesal, ya Allah kemarin aku bagi kat TV banyaknya masa. Aku bagi kat WhatsApp banyaknya masa. Tapi aku bagi kat Allah sikitnya. Aku minta dengan Allah sikitnya. Pelaburan aku sikitnya. Menyesal tak? Ini sebab itu kita kata bila sampai ke tahap penyesalan itu sudah termasuk dalam zon-zon taubat. Dan masuk dalam zon-zon kita nak minta ampunan. Okay, zon-zon itu. Jadi sebab itu kita kata sekali lagi, pintu-pintu taubat tak pernah tutup. Kita nak kejar dia sampai tutup ke, ataupun kita sudah pun menyedari bahawa pintu taubat itu terbuka untuk semua manusia. Banyak dosa, sikit dosa, banyak salah, tak sikit salah, kerana Allah terima semua doa. Allah terima semua doa. Sebab itu kita nak mesti fokus betul-betul. Taubat tu apa? Apa nak buat? Jadi nombor 1 kita kata taubat ialah kita merasa bahawa kita sudah melakukan satu kesalahan atau banyak kesalahan dan ingin kembali kepada Allah. Ingin. Perkataan ingin itu. Sebab itu kita kata kekuatan yang kita nak angkat
Para ulama kata merumuskan definisi taubat sebagai apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan taat dan kembali kepadanya dengan niat untuk perbuatan-perbuatan yang terpuji. Bermakna pertama kita menyesal, kita sedar, kemudian kita niat aku nak bertaubat tu artinya aku nak kembali semua sekali. Seluruh jiwa, seluruh raga kita. Kan, dan niatnya nak buat baik. Ini yang biasa kita nak angkat. Maknanya kita kata datang kembali kepada Allah seolah-olah kita kata orang yang buat jahat datang ke pengadilan. Orang yang buat jahat datang ke pengadilan, datang ke hakim nak merayu. Ya Tuan Hakim, kurang kelas sikit dendanya. Banyak benar dendanya, mahal benar. Tak dapat bayar. Lebih kurang macam itulah kita dengar. Kita nak minta Allah tolak. Sebab itu perkataan kembali kepada Allah untuk buat baik. Kita beritahu, ya Allah, aku dah begini, maka aku sekarang datang kembali kepadamu. Okay. Tubna ilallah, tu ulang 3 kali, betul? 3-4 kali. Artinya sekali lagi, bagi tahu dengan Allah, aku kembali kepadamu, ya Allah. Aku kembali kepadamu, ya Allah. Aku kembali. Itu kunci taubat. Bila kembali kepadamu, kita tak nak ghostan balik dah. Tak nak ulang lagi. Tak nak buat lagi. Okay? Kita macam mana? Dah taubat, minta lagi tak? Nak buat lagi ke tak? Tak rasa. Kerana taubat kita tidak tertunjang. Okay? Itu yang kita kata kembali kepada keampunan. Oleh itu kekuatan yang Allah pesan apa? Kalau kamu sudah sampai kepada menyesal, okay, wahai orang yang beriman, okay, surah An-Nur ayat 31, taubatlah kamu kepada Allah dengan melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Bila benar-benar maknanya pemikirannya, perasaannya, lidahnya, telinganya, tangan dan kakinya, hatinya dan seluruh geraknya. Itu yang kata sebenar-benarnya. Kalau kata kita ada dosa mata, ya Allah, itu aku tak nak tengok cerita Korea lagi. Contohlah. Artinya tidak akan tengok lagi. Walaupun orang kata sedap lah, cantik lah, bagus lah, banyak pengajaran lah. Ingat dulu cerita Hindustan yang apa ke nama entah. Sampai semua orang ni, yang besar orang kecil, semua cerita pasal filem tu. Apa ke yang cerita nak angkat kemudian tak diakui, apa ke nama entah, tak ingat. Kami kusi, ya Allah, ya Tuhan. Di mana-mana. Saya 3 kali tengok, bagus. Tapi bila kita tengok, kita malu nak pergi panggung, belilah CD-nya. Cuba carikan mak CD-nya. Mak nak tengok. Ustaz banyak benda sebut, tuan guru banyak sebut, orang besar banyak sebut. Apa ke benda cerita ni? Okay. Yang tak tengok, kena carilah. Okay. Macam kata saya nak tengok The Last Samurai. Macam tu juga. Ceritanya zalim. Ujungnya sikit tu. Baru dapat elok. Udah dosa selori. Sama lah kami kusi. Udah dondeng. Nyanyinya 4 lori. Berjogetnya 4 juta. Ya Allah. Maksiatnya segantang. Jumpa last. Ayah ampun kerana Allah. Nangis bergantang-gantang. Artinya apa? Kita nak dapat kebaikan yang sikit, terpaksa melalui, ya Allah, segala maksiat. Tengok pusat, tengok perut, tengok segala benda kan? Ni kekuatan. Jadi kadang-kadang kita ni rasa, cerita tu bagus. Bantu orang jadi supaya ayah jangan sombong sangat. Mak jangan sombong sangat. Belajar kasih sayang. Masya Allah. Tapi adalah dalam 10 minit terakhir. Yang 2 jam setengah lagi tu, ya tarik. Okay. Ini yang kita kata, kerana nak mencari yang 10 minit tu, kita korbankan 2 jam setengah dengan benda-benda tak cantik. Oleh itu kita kata menyesal maknanya tak nak ulang lagi. Sedap cerita tu, kita tengok. Tengok je kot. Boleh? Bukan buat apa pun. Sama juga ahli sokan. Kawan tu pakai stand-up. Apa cerita kamu tengok sokan? Kita bukan tengok orangnya, kita tengok skillnya. Masya Allah. Macam mana nak tengok skill? Kau tak tengok badannya. Kau tak tengok perutnya. Kau tak tengok. Betul? Lari pakai bera. Tak pensan. Minta maaf lah cik aku ada kat depan. Dia orang dewasa dia kot.
Ya kan? Kita tak tengok dia pakai seluar ke tak pakai seluar, pakai tak, apa kata orang spender ke tak spender. Tengok skill larinya macam mana. Ya Rabbi. Nak dapat skill tapi akhirnya maksiatnya bergantang-gantang. Betul? Kalau itu yang menjadi pilihan kita, taubatnya tak jadi. Boleh nampak? Kita nak taubatnya tinggal terus, tak teringin dah. Ada baiknya. Oh, ada baiknya. Tapi buruknya banyak ke tak? Kalaulah ada baiknya satu, buruknya 9, nak tengok lagi tak? Dia tu memang jahat, mulutnya laser, tapi hatinya baik. Boleh jadi kata tak? Dia rajin tolong orang. Jadi maknanya ada kebaikan-kebaikan kerana manusia, tapi tidak dikaitkan dengan Allah, tak jadi tadi taubat. Okey, sebab itu taubat yang paling utama bukan sebab dosa besar kita. Taubat yang paling utama, taubat dengan seluruh dosa yang pernah anggota ini lakukan. Pernah tak senyum dengan orang? Dosa. Betul? Sebab senyum itu bukan sedekah saja. Senyum itu ibadah. Kamu tak senyum maknanya kamu tidak ibadah. Bila kamu tidak ibadah, kamu tak ikut perintah. Sama juga membaca. Sekarang dah susah nak baca. Dah tengok WhatsApp je. Siapa tak seronok baca? Siapa tak hendak membaca? Siapa rasa membaca terberat? Dia tolak lain. Jangan memang. Ikhra, baca. Dengan nama Tuhanmu. Artinya baca yang ayat Allah dulu. Bukan ayat WhatsApp dulu. Nasihat juga. Dalamnya ada satu hari satu hadis juga. Tapi sebelum jumpa satu hari satu hadis, jumpa sampah, baca gantang-gantang, jumpa gambar, berlori-lori. Betul? Memang nak jumpa hadis, tapi sebelum hadis sampah dulu. Ya. Baru jumpa, kadang-kadang miss pula tu. Dah terdelete ke apa ke? Cari-cari, tak jumpa sampah. Akhirnya sampah yang kita baca. Sampah yang masuk kepala. Betul? Itu kita kata memburu ampunan, kita harus lebih teliti. Bahawa kita kata kekuatan, kalau diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Kalau kita kata nasuha, bermakna kita tidak akan ulang lagi dalam apa keadaan sekalipun. Sama juga orang taubat merokok. Itulah jangan kawan merokok. Alah kawan je, saya tak merokok dah. Tapi ujungnya apa? Sebab kawan, kamu adalah pengaruh kawan kamu. Yang pakai minyak, dan jual minyak wangi, kamu dapat wangi. Kalau ketuk batu, apa besi, maknanya kamu dapat habuk besi. Betul? Tak boleh kata, kita kawan je. Cari. Sebab itu Allah pesan pada kita, kalau kamu nak baik, cari kawan yang bantu kamu jadi baik. Walaupun dia baik, dia pemurah, dia rajin, dia suka tolong. Silakan. Okey, silakan. Okey. Tapi kalau dia tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu bukan kawan baik. Kalau dia tak tegur kita, kalau kita buat salah, itu bukan kawan baik. Kita jangan kata sebab dia suka tempangkan dia suka bawa kuih, dia selalu datang rumah saya, dia selalu ajak saya makan rumah dia selalu, dia selalu, tetapi tak termasuk dalam senarai dia mendekatkan aku kepada Allah, dia tegur aku kalau aku buat salah dengan Allah, dia larang aku kalau aku buat salah kepada Allah. Ini ciri kawan yang kita nak pilih. Allah, jahat ni tu, dia memang laser. Tak apalah, jangan ambil lasernya. Boleh ke tidak? Boleh cerita? Tak boleh. Sebab dia telinganya masuk. Nung-nang. Betul? Kita terpaksa dengar, betul? Yang cakap dosa, yang dengar dosa tak? Dosa. Yang cakap ngumpat, yang dengar ngumpat tak? Ngumpat. Oleh sebab itu, pilih-pilih kawan. Jangan hanya nak, kerana nak berkawan, kita tala je siapa-siapa. Maka itu juga boleh menyejas proses kita memburu keampunan. Okay? Sebab itu keampunan bermula dari rumah, bermula kita dengan Allah, kemudian barulah kita dengan manusia-manusia lain. Pastikan suami kita, tu ampun tu. Bang minta ampun bang. Tu mahal tu. Okay, boleh saya kata, ayalah saya ampun dengan awak, tak ada. Bang, kita pergi rumah sebelah sekejap. Tu kebenaran tu. Okay, jangan kata, alah, cakap je lah boleh ke apa kan. Tak, dia, itu mahal pada seorang lelaki untuk dapat memberi kebenaran pada dia. Dia ngangguk tu mahal dah.
Okay? Jadi memburu keampunan ini harus dimulakan dengan keluarga sendiri, harus dimulakan dengan kawan-kawan sendiri, dan akhirnya barulah kepada seluruh umat. Sebab itu ada seorang hamba Allah, dia bersedekah, dia kata, saya sedekah untuk mak ayah saya, dia beradik saya, dan saya bersedekah untuk semua mukmin mukminat, semua muslimin muslimat, walaupun yang sedekah tu RM1 mungkin. Okay? Tapi dia letakkan pahalanya tu kepada seluruhnya. Sama dengan kita minta ampun muslimin muslimat. Kita minta ampun artinya ataupun kita berdoa, ya Allah bagikan pahalanya kepada muslimin. Maknanya seluruh dunia. Dia sebut saya sedekah untuk muslimin muslimat seluruh dunia. Masya Allah. Punya sayang dengan umat Muhammad. Kita ada beradik belum tahu pakai ke tak. Masuk kita doa dia. Katalah kalau ketua muslimah, ya Allah semua muslimin muslimat yang ada yang jadi yang ahli karya saya. Jangan ahli karya seluruh. Ini kekuatan. Sebab kita kalau boleh nak dapat ampunan dari seluruh manusia. Yang kita tak tahu. Pergi Mekah lagi tengok macam-macam, betul? Cakap mulut berkata-kata, hati berkata-kata. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah sahaja. Kan? Ke mana pergi kan dia nak berebut, dia nak bertolak, dia nak mencelah-celah, dia nak berampit-rempit kan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Itu kekuatan. Kadang dia nak baring tu. Dia peduli orang nak solat ke tak solat. Ya Allah. Ke masjid nak melentang macam habis satu kawasan. Contoh. Artinya hati kita berkata-kata. Jadi kita minta, ya aku mohon ampun kepada muslimin dan muslimat yang aku tak sempat jumpa. Sebab itu kita nak guna perkataan bertawasul kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku bertawasul kepadamu, ya Allah. Aku nak mohon ampun pada semua orang yang aku pernah buat dosa, yang aku tak sempat jumpa. Tak sempat sampai. Kita minta Allah tolong kita ni. Kawan sekolah dulu bergaduh, dia pagi sampai ke petang. Tapi lepas itu tak jumpa-jumpa. Ini yang kita kata kekuatan untuk dapat ampunan itu, bukan ampunan orang yang kita nampak saja. Kadang-kadang tercangkuk dengan cikgu kita dulu. Banyak ngumpat budak-budak kan, banyak ngumpat cikgu dulu. Cikgu pakai gitu, cikgu pakai gini, cikgu cakap begitu, cikgu ngajar begitu, begini. Betul? Jadi kita mohon dengan Allah, aku bertawasul denganmu ya Allah. Aku nak minta tolong denganmu, sampaikan permohonan ampun aku dengan orang kampung, orang bandar. Siapa saja yang pernah kita berdosa. Okay, itu kekuatan. Maknanya kita katakan mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Maknanya At-Tahrim ayat 8. Artinya kekuatan yang kita nak bangun, kita ujungnya nak syurga. Bukan nak dapat ampunan saja. Bang, ampunkan saya, maafkan saya. Mudah-mudahan saya mudah masuk syurga. Kerana ampunan Allah. Kalau setakat ampun dia je, stop kat situ. Kita nak minta terus, kita layak masuk syurga. Sebab itu nak minta ampun tu, mintanya sungguh-sungguh. Kita rasa kita paling kecil, kita paling rendah, kita paling berdosa, kita paling hina. Tapi ada orang, minta maaf ya, kosong-kosong Allah. Tak pegang tangan pun. Ini nak raya lagi, nak puasa. Maaf ya, kosong-kosong yang belakang. Sombong. Kita rasa kita besar. Boleh nampak? Sama juga dengan anak-anak. Peluklah anak. Mak minta maaf semalam mak marah kamu. Mungkin kamu masih tak ingat. Mak kamu masih muka. Mak buat sebab ini, gini. Okay? Kadang-kadang kita terkeras sikit. Anak dah sentap. Anak keras sikit. Kita pula sentap. Berapa kali sentap dah? Okay. Suami pula tengking. Sentap lagi. Habis kenyang dengan sentap je lah hidup. Udahlah zikirnya sikit. Betul ke tidak? Sebab itu kita jarang ambil perhatian. Kita nak minta maaf dengan anak. Oh, payah wajahnya. Kamu je minta maaf dengan mak. Mak ada dosa dengan kamu. Oi, macam dia malaikat. Mulut laser nak gila. Makan penat masak ni. Faham? Betul? Kita perasan nak jaga itu kan? Jangan banyak ragam. Ini rezeki Allah. Makan. Sedap tak sedap makan. Dah masak. Beli. Bayar. Faham? Wow. Entah anak terus. Bila anak makan terkulat-kulat. Asal makan macam. Dosa banyak yang. Yelah. Nak ujung-ujung ni lagi terasa banyaknya dosa.
Okay, sebab itu kalau ada reunion yang ada kumpulan-kumpulan, bukanlah suruh pergi reunion tu, tapi bergunalah kumpulan itu ataupun kita kata grup itu untuk minta maaf. Selain daripada nak jual barang lah. Kalau ada yang jual barang, kau nak berniaga. Berniaga dengan kawan-kawan dulu. Kawan Umi ada seorang baru, dia cikgu pencen, jual rendang. Aku mula-mula masuk kat grup kita je, aku malu. Tapi bila sedap, kawan-kawan ni jadi modal dia. Nasib baik aku ada grup sekolah. Memang kenal aku. Jadi semua orang forward. Tak sangka lah. Ni kebetulan jumpa. Jumpa doktor lah. Kita main-main je masa BKP. Rupa-rupanya menjadi. Nampak tak? Syukur dia kena tinggi, sedekah dia kena banyak. Dia kata. Sebab kamu kita ni dah ujung-ujung tak sempat sedekah. Ada dapat duit banyak tapi tak sempat belanja. Betul? Berapa orang simpan duit banyak? Untuk apa? Tak ada duit. Mana ada duit? Semua orang kata tak ada duit. Dah mati, ya Allah, berlipat-lipat duit tinggal. Hati-hati, okay? Jadi mari kita katakan, kita nak taubat kita tu atau ampunan yang kita dapat tu melayakkan kita masuk syurga. Sebab itu kalau kita akan bersalam, salam sungguh-sungguh. Okay? Kadang-kadang bulan puasa juga kita gaduh ke masjid. Sebab sah aja kot. Allah, ini yang kot. Jadi ketua ni nak tegur salah, tak tegur salah, sorry lah Syah. Okay? Artinya kita kata, kekuatan yang nak kita angkat tu, nak bagi orang yang solat tarawih tu bahagia. Senang ke susah? Saya dah mula kat sini, suruh pindah-pindah. Dia pindah bungut-bungut. Rasa-rasa, minta maaf banyak. Boleh tak kita pindah? Tak payah kasar-kasar. Halu-halu itu mungkin dia cepat sikit. Sebab kita dah jumpa ampunan di bulan Syaban, betul? 3 sebab mengapa Allah tak bagi ampunan ni sebab. Satu apa? Durhaka dengan ibu bapa. Kedua, entahlah setahun sekali letih. Tak ingat apa sebab. Kita ingat baca Yasin 3 kali sudah. Maknanya Allah bagi ampunan semua kecuali pertama orang yang derhaka pada mak bapak. Kedua orang yang tidak mahu mengampunkan. Maknanya simpan dendam. Okay? Bila dia dendam, dia tak nak kawan dengan orang. Tak nak tengok muka, tak nak. Nampak tak? Bila memutuskan, ya saya. Dia minta maaf, dia tak tahu apa yang telah terjadi. Macam mana? Maknanya can forgive but cannot forget. Wow. Artinya tak berkawan semua hidup. Kawan. Tak boleh lupa. Dia ampun tapi tak boleh lupa. Bermakna ampunannya kosong. Ampunannya dusta. Kalau kamu dapat ampunan atau memberi ampunan, lepas itu kamu tak nak berkawan dengan dia lagi. Ya udah, pengalaman lalu. Bukan sebab itu, maknanya ampunannya belum ikhlas. Belum 100%. Sesuatu yang nampak pun kata dimaafkan, tak nak jumpa. Ada yang kita nak jumpa. Bila kita kata tak nak jumpa, maknanya apa? Dia belum maafkan sebenarnya. Sebab itu bila tanda kamu memaafkan, kamu boleh bersahabat baik dengan dia. Tak sepenuhnya. Maknanya kalau kita nak dapat ampunan dari Allah, tapi kamu masih sangkut-sangkut dengan manusia, kong kali kong. Tak dapat ampunan dari Allah. Dan kita akan masuk Ramadan. Sebab itu Nabi pesan, ada orang masuk Ramadan, dapat lalu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, beribadat, tapi keluar Ramadan tak bawa apa-apa. Sikit dia punya pasal ni. Ampunan dia punya pasal. Kita tak ampun dengan orang, orang tak nak ampun kita. Itu yang kita paling takut. Sebab itu besar mana pun salah orang pada kita. Kita reda je. Orang tak nak ampun kita nombor 10. Tapi kita kena ampun orang. Sebab kita tak nak putus silaturahmi. Kita tak nak putus ukhuwah. Itu kekuatan. Sebab itu Allah kata ikut hati kamu. Dia tak nak buat macam mana, betul? Kalau kata tadi I can forgive but I cannot forget, gila. Ataupun I can forget but I cannot forget, letih lah. Sebab ambil boyfriend saya, mana boleh maaf sampai kiamat aku tak maafkan kau. Masya Allah. Okay.
Artinya kita konon-kononnya tak nak terulang lagi. Dah. Kita tak yakin dia baik. Kita tak yakin dia baik dengan kita. Ini mesti dia ni. Dia ni bukan berapa baik dengan kita. Dia kan berapa betul dengan kita. Dia masih ada dendam lagi tu. Jangan. Walaupun dia madu kita, maafkan je. Dia ambil suami saya, gila. Itu ukuran tertinggi. Kamu boleh maaf orang ke tak? Oh, sangat susah sebab nak masuk syurga susah ke senang? Sangat-sangat susah. Taubat nasuha bermakna kamu tak simpan sikit pun dendam dengan siapa-siapa. Sebab itu hati ni, ya Allah, nak membersih hati ni. Sebab itu Allah kata hati kamu seperti air yang sedang mendidih. Peluk. Bermakna dia boleh berubah anytime. Kenapa payah sangat nak maafkan orang? Kenapa payah sangat nak ampunkan orang? Hati kamu berbolak-balik seperti air yang mendidih dalam periuk, kata Nabi. Maknanya sekejap itu ketekung. Bukan dia tunggu. Nampak? Jadi kekuatan. Jangan sampai hati kamu dipegang nafsu. Kenapa tak boleh maaf? Sebab hati kamu dipegang nafsu. Tidak dipegang malaikat. Tidak dipegang iman. Kalau ada kawan aku dah dengan dia, ampun tuanku, hidup lagi lah nak kawan. Jangan. Kamu nak mati tak? Entah kamu pensan depan dia, kena dibiar je kamu. Nampak ada? Kalau kamu nak dimaafkan orang, tolong maafkan orang dulu. Ampunan Allah tidak akan sampai ke kita kalau kita masih ada satu titik kesombongan. Tak nak maaf sebab sombong. Walaupun nampak macam tak sombong. Tapi sebenarnya perangainya sombong. Jadi dari sekarang tolong nilai balik hati kita, timbang balik, muhasabah balik. Sebab itu Sayyidina Umar kata, tolong buat audit hati kamu setiap amalan yang kamu buat. Ataupun setiap kali kamu sebelum tidur. Ataupun kamu buat setiap hari, dah buat pagi ke, dah buat petang ke, buat malam ke. Tapi yang paling utama, ada audit. Kalau orang berniaga, boleh tak? Ada tak orang tak buat audit? Hari ni berniaga berapa? Untung ke rugi? Jangan pulang modal je, untung je tak. Betul? Asal pulang modal dah lah. Bila nak dapat untungnya? Nampak? Itu orang Melayu punya konsep berniaga. Kita nak untung. Betul? Kalau dia berniaga, dia tak buat audit, bermakna dia tak pandai berniaga. Jadi kita ni hidup ni perniagaan kita dengan Allah. Ampunan ini merupakan satu daripada proses untuk kita dapat profit yang paling baik. Kita nak dapat untung yang paling baik. Kita buat, kita dapat. Allah kata, ya Allah, selawat satu. Allah balas 10. Masya Allah. Satu ayat, satu huruf 10. Alif lam mim 30. Betul? Tapi tak cukup baca dia pun tak faham. Lagi 70 ada. Betul? 30 tu satu ayat satu. Satu ayat 10. Jangan kira macam tu je. Kita nak kalau boleh 100, tak nak 30. Betul? Tapi kadang-kadang bila tuan guru kita kata baca 1, 10, 2 huruf 10. Banyak dah tu. Boleh nampak tak? Banyak tu sebenarnya. Patutnya 100 per 100. Betul? Kita 30 dah puas hati dah. Oleh itu sekali lagi kita katakan apa? Kemenangan-kemenangan yang nak kita dapat daripada ampunan Allah, daripada Allah terima doa kita, akhirnya menjanjikan kita syurga. Apa sebab janji syurga? Syurga di dunia macam mana? Orang masuk syurga dalam hatinya macam mana? Apa perkataan di syurga? Salamun. Betul? Ahlan wa sallan. Bermakna kalau kita dah jejak syurga kita tak boleh jejak di sana kalau belum jejak di sini. Sebab itu muka tak boleh senyum, dia kena praktis. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Bermakna kamu sudah cecap yang namanya syurga di dunia. Kalau dah solat, dah zikir, dah habis, dah kuruh dari biji tasbih, tapi muka tak jumpa syurga. Sebab di syurga tak ada orang susah hati. Di syurga tak ada orang sombong. Di syurga tak ada orang marah-marah. Kalau hari-hari marah, kamu tak layak masuk syurga lah jawab. Jadi sebab itu kita kata, takut yang paling takut tak masuk syurga. Satu sebab yang paling besar tak masuk syurga sebab banyaknya
Marah. 5 perasaan paling utama. Marah, suka, sedih, malu, sakit. Yang paling bahaya ialah marah. Apa sebab marah tu penting? Yang mana penting, mana tak penting? Mana tak marah? Ingat malaikat ke apa? Mana boleh tak marah? Kita mendapat lesen itu. Sebab mak kita dulu buat macam tu. Mana boleh tak marah? Mana boleh tak marah? Ataupun marahnya kerana Allah, bukan marah kerana geram kita. Sayyidina Ali tak pancung musuhnya. Hanya sebab musuhnya ludah dia. Nak pancung, kita ludah kat muka. Tak jadi potong, tak padi pancung pada musuh. Sampai dia kata, pasal apa hang tak bunuh aku? Aku takut bunuh kamu, takut bukan kerana aku nak perang, tapi takut kerana aku ada marah sebab engkau ludah aku. Aku tak nak bunuh kamu kerana marah sebab aku. Aku nak bunuh kerana ada juga sahabat yang musuh tu dah ngucap dah. Dibunuh juga. Dimpuk Rasulullah juga. Kau tahu tak dia dah ngucap? Dia mengucap sebab takut mati. Dia pura-pura ngucap. Mana kau tahu? Kau boleh belah dadanya. Meletih. Jadi yang kita memohon ampunan ni, kita tak boleh belah dadanya. Tak boleh tengok hatinya. Dia maaf ke? Dok cakap je ke apa? Okay. Mak dengan anak. Mak ada cakap ke mak maafkan anak mak? Masa bila mak cakap maaf? Masa dia sakit. Okay. Masa dia tak sakit, ya dah tahu. Jangan buat lagi. Nampak tak? Mak jangan kata, mak maafkan kamu. Sebab itu nak minta maaf dengan mak, jangan sambil berdiri, sambil berjalan. Duduk elok. Kalau ambil style orang jauh. Ya Allah, duduk bersimpuh. Maknya duduk atas kursi, dia duduk atas lantai, bersimpuh. Panjangnya. Ni pernah pergi raya dengan anak dekat rumah orang Jawa, kawan-kawan di Sungai Sumur. Lamanya nak minta maaf. Tapi cakap Jawa, lebih tak tahu lah kan. Halusnya. Gitu, maaf mak, lebih kurang. Aduh, lebih kurang je tapi depa. Contoh, sebab nak dapat ampunan, nak beruntun balik mak supaya maafkan kita. Kita ni banyak dosa dengan mak 4 lori. Yang tak ada, tolong bagi apa yang patut. Maknya dah meninggal. Kita mohon, ya Allah, ya Tuanku, aku sedekah untuk mak aku ni, mudah-mudahan dosa aku diampun Allah. Ya ampun Allah. Tapi sebab kita bagi pahala kat dia, hantarlah sebanyak-banyak hantaran kepada mak ayah. Maknanya setiap langkah kita menyebut nama dia. Sedekah sebanyak-banyak. Sedekah garanti sampai. Al-Quran garanti sampai. Artinya dengan harapan dosa kita banyak ni, tapi pahala yang kita bagi ke mak kita banyak ni, maka kita tindih lah dosa kita tu. Kecuali dosa durhaka. Kau durhaka tu payah kita. Durhaka maknanya kita melupakan. Mak kita nangis. Mak kita kecil hati. Mak kita tak nak datang rumah kita. Ya Allah, Mi ada jumpa mak, anaknya sampai, ya Allah, umur 55 tak dapat ampunan dari mak. Baru nak balik kampung, balik kat gate je, mak dah sualau dah. Mi ada jumpa mak yang tak nak ngaku itu anak dia. Itu sedih. Sedang saya itu sebab saya nak pesan pada mak-mak, besar mana pun salah anak. Mi yang terbaru ni kita kata umur 80 lebih. Tapi memang anaknya berantu lah, kita kata. Anak yang menjadi musuh. Kan Allah kata ada anak trofi, anak kebanggaan. Kedua, ada anak yang menyusahkan semua hidup. Ketiga, anak yang jadi musuh. Keempat, baru anak soleh-soleha. Anak yang menjadi trofi, anak yang pandai. Anak kita walaupun kita tak pandai Quran, anak kita hafizah. Jadi kebanggaan. Nampak tak? Itu anak kebanggaan yang kita kata mak sanggup merendahkan diri kerana nak membanggakan anak. Saya tak pandai lah baca Quran, tapi anak saya hafal 30 juzuk. Jadilah. Boleh numpang ke tak boleh numpang? Contoh, itu kita panggil anak trofi. Anak-anak jadi kebanggaan. Kedua, anak yang menyusahkan, anak-anak cacat. Anak yang autism, anak yang tak nampak, anak yang lumpuh, anak yang macam-macam lah. Itu anak yang maknya tak harus bertanggungjawab seumur hidup untuk mengurus dia.
Yang ketiga, anak jadi musuh. Anak jadi musuh ialah anak yang tak mau dengar cakap kita, tak mau dengar cakap Allah. Musuh dengan Allah, musuh dengan kita. Okay. Mi jumpa anak mak macam ni. Sampai dalam keadaan menangis. Doktor, saya tak doktor jadi saksi. Masya Allah, takut ya. Saya tidak akan ngaku dia anak saya lagi. Ya Allah. Tapi udah sebesar-besar dosa lah dia buat. Sengsara hidup. Anak saya ni dari kecil, dari sekolahnya, dia membaca ke episod-episod tu terus. Mi kata, ya, ada anak sejahat ini. Ada mak sekeras ini. Kita tak boleh paksa dia. Itu keputusan dia. Jangan main-main. Ada mak yang anak dah berhari, setiap kali raya balik, tapi tak nak buka pintu. Datang mengadu balik. Masa tu datang tu dia dah pencen. Dia ambil pencen RM50. Apa saya nak buat? Mak saya tak nak maafkan saya. Mak saya tak nak jumpa saya. Jadi yang dia mak-mak, besar mana pun kesalahan anak, tolong maaf. Kerana itu ada kaitannya dengan perjalanan dia ke akhirat. Perjalanan dia ke mahsyar. Sulit sesulit-sulit. Okey, itu kekuatan. Kemudian kita kata kekuatan pertama, tolong ambil kira taubat kita. Salah satu ampunan adalah dengan melakukan taubat. Dalam taubat ada doa. Kena faham balik apa ada dalam doa. Kita 10.30 kan? Sampai pukul 11. Ampun tuan. Dah 11 syukur. Allah Rabbi. Minta maaf banyak. Inilah kekuatan. Maka hampir masa dah. Maka kita nak ambil kira. Pertama kita kata cerita proses taubat tu berat ke ringan, rela ke tak rela, bersedia atau tidak, istiqomah atau tidak. Okay, sebab itu kamu kalau kita ni umur ujung ni, kita umi lah, yang muda-muda belum lagi ya. Tapi ujung kita tak tahu. Ya, ujung kita tak tahu besar mana Allah bagi, panjang mana Allah bagi. Namun begitu kekuatan sebagai orang yang bertaubat, dia terasa dia akan dijemput Allah tak lama lagi. Bila dijemput Allah tak lama lagi, bermakna apa? Dia sentiasa on your mark. Sentiasa merasa nak betul. Sebab itu sekali sekurang-kurangnya 1 kali sehari. Kalau boleh setiap kali solat fardu. Kalau boleh, ini kalau boleh tu buat. Kalau boleh, kalau tak boleh macam mana? Saya tak nak guna perkataan kalau boleh tu. Terbaik. Ataupun kita kata minimum sehari sekali. Ataupun kita kata yang terbaiknya 2/3 malam terakhir ini kekuatan. Maka kita kata kita nak apa syarat paling penting? Ada orang taubat, dia solat dah selesai. Dia dulu mesti ada ilmu taubatnya. Cari dulu buku, cari dulu kitab taubat tu apa, prosesnya apa. Okay? Sampai dia buat tu dia benar-benar berilmu. Bukan ustaz kata, bukan cikgu kata, bukan ustazah kata, tapi dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tu nombor 1 yang orang jarang buat. Sebab itu kita banyak taubat zahir. Taubat batinnya tinggal. Apa maksud taubat zahir? Taubat semua dosa. Dia pernah lawan mak dia, dia pernah ambil orang punya, dia pernah ambil selipar orang, dia pernah kata orang, apa-apalah. Artinya dia pernah buat dosa dengan manusia. Okay? Dia bertaubat kerana dia rasa dia ada dosa itu. Dia melakukannya. Sebab itu kalau ambil barang orang, kalau taubat maknanya dia kena pulangkan. Betul? Itu adalah taubat zahirnya. Okay? Tapi taubat batinnya tinggal. Maknanya taubat yang kita kata bukan saja ada kaitannya. Okay? Tadi kita kata syarat taubat yang pertama mesti ada ilmu. Kedua mesti tahu keadaannya. Apa keadaan-keadaan yang menyebabkan terdorong dia untuk taubat. Keadaan tu maknanya apa yang dia pernah buat. Okay, apa yang mendorong. Dan yang ketiga, apa perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia merasa ada kesedaran dengan ilmu, bukan kesedaran orang suruh. Boleh nampak? Ada hamba Allah yang berzina, kamu bertaubat, okey selesai doa. Pak dosa kamu, doa. Dia kena belajar dulu apa ilmu taubatnya tu. Okey, sebab tu cerita dengan kawan-kawan atau cerita dengan anak-anak. Kemudian kita kata, ya kita nak
hasilnya, prosesnya, proses dia tahulah taubat, dapat 2 rakaat, berapa rakaat terpulang. Okey. Kemudian, tolong ambil kira bahawa kita kata perincian-perincian yang kita nak buat. Pertama, kita nak cabut akar maksiat itu. Kata taubat daripada mengumpat. Nak cabut akarnya sekali. Artinya, try very best. Tak cerita hai orang. Ada nak cerita hai orang. Astaghfirullahalazim. 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 Okey? Ini kekuatan yang pertama. Kemudian kita kata selain daripada menyesali, kemudian barulah kita membaharui niat. Yang nak teguhkan, ya Allah, Tuhanku, aku berazam, ya Allah, aku tak nak buat lagi. Bukan cukup hanya dengan taubat solat yang kita buat. Okey? Mesti dibangun dengan keyakinan paling tinggi. Okay, keyakinan paling tinggi. Dan yang kedua, kita kata Imam Ghazali selalu kata apa? Ada jenis taubat sambat. Pertama, taubat yang khusus. Maknanya dia benar-benar ada ilmu, dia benar-benar mampu, dia benar-benar sedar dan dia benar berazam. Kedua, ada taubat yang dia taubat, alah lain kali buat lain. Itu yang pergi umrah tiap Disember tu. Balik buat dosa, Disember pergi Mekah. Ya Allah, macam sungai Ganges. Orang banyak duit boleh lepas macam tu tak? Tiap-tiap ujung tahun pergi. Kerana banyak dosa Januari, Februari, Mac, April, Mei sampai Disember tutup. Balik esok macam tu balik. Letih juga. Sebab itu kita ramai melihat orang pergi umrah tapi tak banyak beza perangai amalannya. Okey. Jadi pertama kita taubat orang awam. Kita macam biasa kan? Kita orang awam ke bukan? Orang awam maknanya apa? Taubat yang dilakukan tak ada dosa-dosa lahir yang nyata. Umpamanya dosa berzina, bunuh orang, curi dan lain-lain. Taubat biasa-biasa. Kedua, kita kata taubat yang khusus. Kalau kita kata taubat khusus, kita nak minta ampun taubat yang salah zahir dan salah batin. Batin maknanya hati. Hati ataupun roh, ataupun jiwa. Artinya dalam hati orang yang bertaubat tak ada lagi dendam, tak ada lagi sakit hati, tak ada lagi dengki, tak ada lagi semua mazmumah, tak ada lagi di hatinya. Itu yang kita nak taubat. Kalau boleh kita nak pakai yang tu. Tak ada lagi nak dendam. Alamak, aku dah taubat tapi sakit hati juga tengok dia. Okey. Rumah kita kecil, rumah orang besar, tengok rumah orang besar. Padahal dia belagak. No, rumahnya besar ya. Habis cerita. Sebab tu syukur dapat kawan orang kaya, dapat kawan orang besar. Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Dia belum masuk syurga tapi dia dapat macam syurga. Bahagia tak tuan rumah dengar? Ui, macam mana nyapunya ni ya? 4 hari nyapu orang 4 tingkat. Kita fikirkan beragamnya tu. Itu maknanya kotor lagi. Artinya, kebanyakan kita orang awam taubat zahir. Belum sampai taubat batin. Jadi kita nak rejak kali ini. Taubat yang kita buat ialah taubat zahir dan batin. Mudah-mudahan kita kata ampunan yang kita kejar akan menjadi hadiah kepada kita. Terutamanya sampai masuknya bulan Syaban. Kalau boleh dari sekarang terus jadi kosong-kosong dengan Allah, artinya tidak lagi banyak bermasalah dengan Allah dan di bulan Rejab, bulan Syaban kita senang-senang diampun. Tapi yang paling sulit supaya hilang semua dendam dalam hati, hilang semua sakit hati dalam hati. Boleh? Jadi mukanya apa? Cerah. Cerah maknanya apa? Senang senyum. Latihlah diri, subhanallah. Okey, ada soalan sikit kalau dia. Kecemasan lah. Kecemasan. Tak ada. Dan yang ujungnya kita kata, tolong berdoa, doa yang sungguh. Doa yang kalau boleh kita rasa, ya Allah. Doa ini senjata, kata Allah. Doa ini kekuatan, kata. Doa ini rasa dekat dengan Allah. Doa ni rasa Allah dengar. Kita rasa telinga Allah tak ada kat bawah mulut kita. Boleh atau tidak? Kita rasa kalau menangis tu Allah ada di bawah pelupuk mata kita. Ini kekuatan-kekuatan. Ketika kebanyakan kita doa, atas riba je. Ya Allah, ampun ya Allah. Kalau boleh kita nak angkat supaya kita renggang sikit. Tak payah tinggi no. Jangan kat Kaabah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu letih juga kan. Angkat renggang sikit je dah.
Okay. Jadi tolong kita semak balik bagaimana adab-adab berdoa kita, supaya doa di bulan Rejab ini doa yang benar-benar terangkat dan terkabul oleh Allah, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu, minta maaf banyak, walaupun banyak benda nak cerita tapi tak sampai juga ujungnya, supaya Allah kata sambung akan datang, insya-Allah. Jadi sekali lagi, auzubillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa